بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. الله ربي 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 الله ربي. الله ربي 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 الله ربي. الله ربي الله ربي الله ربي
Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, 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 Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdihi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وعفا عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terlebih dahulu, ucapan selamat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini dapat kita bersama-sama mendengar dan menambahkan ilmu yang bermanfaat mengenai Rasul kita iaitu Rasulullah SAW. Yang dikasihi para sidang pendengar sekalian, khususnya murid-murid SK Majidi Bahru. Kita sedia maklum, pada minggu ini, sekolah kita telah mengadakan program Maulidur Rasul peringkat sekolah. Baiklah, sebelum kita meneruskan ceramah atau tazkirah kita pada hari ini, Ustazah ingin bertanya terlebih dahulu. Adakah murid-murid tahu apakah tujuan atau makna sebenar kita mengadakan sambutan Maulidur Rasul, yang mana jika murid-murid perhatikan, sambutan ini sering dilaksanakan di mana-mana sekolah pada setiap tahun. Bagi pengetahuan murid-murid dan hadirin sekalian, Maulidur Rasul bermaksud hari keputeraan Nabi Muhammad SAW dan sambutan ini dianjurkan bagi memperingati peristiwa kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya dengan memperingati Rasulullah SAW, ianya mampu menjadi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Sebelum mendalami ceramah dan perkongsian kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menghayati dan mendalami biodata baginda Rasulullah SAW. Rasulullah adalah pesuruh atau utusan Allah yang terakhir. Baginda membawa rahmat untuk seluruh alam dan merupakan Rasulullah bagi seluruh umat di dunia ini. Baginda juga merupakan pemimpin bagi sekalian umat manusia. Nama baginda adalah Muhammad bin Abdullah. Nama bapa baginda pula adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, manakala nama ibu baginda ialah Aminah binti Wahab. Baginda Rasulullah SAW dilahirkan pada waktu subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan 20 April 571 Masihi. Tahun tersebut dikenali sebagai Tahun Gajah bersempena peristiwa tentera bergajah Abrahah yang menyerang kota Kaabah. Baginda dilahirkan di rumah Abu Talib di Mekah Al-Mukarramah. Pengasuh pertama baginda ialah Barakah Al-Habsyiyah yang juga digelar Ummu Aiman. Sewaktu baginda masih kecil, baginda juga pernah disusukan oleh ibu susuan baginda. Antara ibu susuan baginda ialah Tuwaibah Al-Islamiyah yang mana merupakan hamba perempuan Abu Lahab dan Halimatus Sa'diyah. Hadirin sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan ibu susuan? Ibu susuan ialah gelaran yang diberikan kepada wanita yang menyusukan bayi yang berusia 2 tahun sebanyak 5 kali penyusuan penuh atau sehingga bayi tersebut kenyang, yang mana wanita tersebut bukanlah ibu kepada bayi yang disusukan. Sepanjang perkahwinan baginda pula, baginda Rasulullah SAW telah dikurniakan 7 orang cahaya mata, iaitu Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab dan Fatimah Az-Zahra. Sewaktu baginda berusia 5 tahun, telah terjadi peristiwa pembelahan dada baginda yang dilakukan oleh 2 malaikat untuk mengeluarkan syaitan yang wujud di dalamnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu di dalam sahihnya, dan ia telah diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata yang bermaksud Rasulullah SAW telah didatangi oleh malaikat Jibril AS ketika baginda sedang bermain-main bersama budak-budak kecil yang lain. Maka
Jibril alaihissalam telah mengambil baginda lalu merebahkan baginda. Kemudian Jibril alaihissalam telah membelah dada baginda dengan mengeluarkan segumpal darah daripada hati baginda sambil berkata, "Ini adalah bahagian syaitan yang terdapat di dalam dirimu." Kemudian Jibril alaihissalam menyucikan di dalam sebuah bekas yang diperbuat daripada emas dengan menggunakan air zam-zam. Setelah itu, Jibril alaihissalam menjahitnya kembali dan mengembalikan baginda di tempat permainan tadi. Budak-budak kecil yang bermain bersama baginda tadi pergi mengadu kepada ibunya dengan mengatakan bahawa Muhammad telah dibunuh. Orang ramai menyambut baginda sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan pucat kerana baginda masih di dalam ketakutan. Anas berkata, "Aku telah melihat kesan jahitan tersebut di dada baginda sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Muslim radhiyallahu anhu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang kanak-kanak yang sangat kuat dan tabah. Buktinya ialah sewaktu baginda berusia 6 tahun, ibu baginda iaitu Aminah binti Wahab telah ditimpa penyakit dan meninggal dunia di Al-Abwa, iaitu sebuah perkampungan yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Baginda kemudiannya dipelihara oleh Ummu Aiman, iaitu hamba perempuan bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibiayai oleh datuknya Abdul Muttalib. Kemudian datuk baginda pula meninggal dunia sewaktu baginda berusia 8 tahun. Baginda kemudiannya dipelihara oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Sewaktu berusia 9 tahun pula, baginda bekerja mengambil upah untuk mengembala kambing bagi penduduk kota Mekah dengan mendapat upah yang sangat sedikit. Hal ini jelas menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sangat berdikari dan rajin sejak kecil lagi. Baginda kemudiannya bermusafir ke Syam buat pertama kalinya di atas urusan perniagaan sewaktu baginda berusia 12 tahun bersama-sama bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Di kota Basrah, negeri Syam, seorang pendeta Nasrani bernama Bukhara telah bertemu ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang Nabi di kalangan bangsa Arab yang lahir pada masa itu. Pada usia 14 dan 15 tahun, baginda telah terlibat dalam peperangan Fijar. Baginda Nabi Muhammad SAW telah menyertai peperangan itu dalam beberapa hari dan berperanan mengumpulkan anak-anak panah dalam medan perang tersebut. Kemudian, baginda telah menyaksikan perjanjian Al-Fudul, iaitu perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi di kota Mekah sewaktu baginda berusia 20 tahun. Murid-murid SK Majlis Baharu sekalian, baginda bermusafir buat kedua kalinya ke kota Syam atas urusan perniagaan barangan Khadijah binti Khuwailid. Pada usianya menganjak 25 tahun. Perjalanan Nabi ke Syam telah ditemani oleh seorang lelaki iaitu orang suruhan Khadijah yang dikenali sebagai Masarah, yang menjadi penunjuk jalan kepada baginda sepanjang bermusafir. Baginda SAW bersama-sama Abu Talib dan beberapa bapa saudara Nabi pergi bertemu Amru bin Al-Asad, iaitu bapa saudara Khadijah, untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. Perkahwinan pertama Nabi adalah dengan Khadijah sewaktu baginda berusia 25 tahun. Emas perkahwinan Nabi adalah sebanyak 500 dirham. Sewaktu baginda berusia 35 tahun, banjir besar telah melanda kota Mekah dan meruntuhkan dinding Kaabah. Pembinaan semula Kaabah telah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk kota Mekah. Rasulullah SAW telah diberikan kemuliaan untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya dan sekaligus telah meredakan pertelingkahan berhubung siapa yang akan meletakkan batu tersebut.
Dalam peristiwa ini, baginda telah menunjukkan kebijaksanaan baginda kepada penduduk Mekah. Baginda Rasulullah SAW telah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira di puncak Jabal Nur sebagai pelantikan Nabi dan Rasul akhir zaman sewaktu baginda berusia 40 tahun. Pada usia baginda menganjak 53 tahun, baginda berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rombongan tiba pada tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijrah bersamaan dengan 24 September 622 Masihi. Baginda Rasulullah SAW wafat di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal 11 Hijrah bersamaan dengan 8 Jun 632 Masihi ketika baginda berusia 63 tahun. Hadirin, terutamanya murid-murid SKMB yang dikasihi sekalian, setelah kita mengetahui sedikit sebanyak tentang biodata dan sejarah hidup baginda, banyak ujian dan cabaran yang telah baginda lalui dalam menyebarkan agama Islam yang mana kini telah menjadi agama rasmi di negara kita, Malaysia. Perjuangan Rasulullah SAW sewajarnya kita contohi dan amalkan dalam pelbagai aspek kehidupan sekarang. Baiklah, setakat ini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Semoga apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga jumpa lagi. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أنا مسلم
نشود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد جدينا يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengizinkan kita bersama-sama dalam pertemuan kali ini untuk kita meraihkan, untuk kita menyambut hari keputeraan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda merupakan orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Baginda juga merupakan orang yang paling kita cintai dalam kehidupan kita. Kerana usaha baginda, dua nikmat yang kita dapat sejak kita dilahirkan di bumi ini. Apa dia dua nikmat itu? Yang pertama adalah iman dan yang kedua adalah Islam. Dua nikmat besar ini yang kita dapat perlu kita jaga, perlu kita kekalkan untuk menjamin kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat, pendengar-pendengar, anak-anak didik dan seluruh warga Sekolah Kebangsaan Majidi Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya apa yang perlu kita lakukan apabila datangnya hari penting orang yang paling kita cintai? Bila datangnya hari kelahiran ibu bapa kita yang paling kita cintai, apa yang kita lakukan? Sudah semestinya kita akan meraihkan dengan sebaik mungkin. Dan begitulah juga apa yang kita akan lakukan setiap tahun apabila tibanya kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tunjukkan, kita raihkan. Kerana apa? Kerana cintanya kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apakah bukti cinta kita kepada baginda? Salah satu yang boleh kita lakukan sebagai bukti ataupun tanda kita cintakan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berselawat. Adik-adik tahu berselawat? Tidak mengapa kalau tidak tahu. Hari ini kita akan berkongsikan mengapa perlu berselawat, apakah kepentingan berselawat dan bagaimana cara berselawat. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam suratul Ahzab. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pernah dengarkan ayat Quran tersebut? Bagi orang lelaki yang telah
melakukan ataupun yang boleh menunaikan salat fardu Jumaat, mereka akan dengar sekali setiap minggu. Dalam ayat yang dibacakan tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa dia orang-orang yang beriman? Kita inilah yang beriman, kita inilah yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam sejahtera kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana cara berselawat? Ada pelbagai versi, pelbagai bentuk jenis selawat. Yang paling mudah, sama-sama kita ikut selawat yang akan diperdengarkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita boleh membacakan selawat dengan menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seperti mana yang kita selalu bacakan dalam tahiyat akhir dalam salat. Jadi pendengar-pendengar, anak-anak didik yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi 10 salawat, wa huttat anhu 10 khati'at, wa rufi'at lahu 10 darajat." Yang mana maksudnya, sesiapa yang mengucapkan selawat kepadaku, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah akan berselawat baginya 10 kali, dan digugurkan 10 kesalahan, yakni dosa, serta ditinggikan baginya 10 darajat, yakni ketinggian martabat di syurga kelak. Ini janji Nabi dan juga janji Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat sekali, Allah balas dengan 10 kali ganda. Diangkatkan, dihapuskan segala dosa kita dan ditinggikan martabat kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar-pendengar, anak-anak didik sekalian, satu cara kita, kalau kita tak tahu bagaimana nak tunjukkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kita selalulah berselawat, selalulah menyebut nama Nabi, nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda cinta. Apabila kita cintakan seseorang, kita akan selalu menyebutkan namanya. Jadi bagaimana kalau kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalulah kita lazimilah lidah kita untuk selalu menyebut nama baginda dan berselawat ke atas baginda. Jadi insya-Allah sama-sama bermula saat ini, sama-sama kita lazimi lidah kita dengan berselawat sekurang-kurangnya sehari 100 kali insya-Allah. Baik, kita akan bertemu selepas ini insya-Allah. أحبك يا من إليها أهدي كلمتي أطل في عمرها يا رب العالمين. لو جمعت أيام عمري من فرح
ما تساوي لحظة من وقتي معاك. أنت الحب والجنة تحت قدميك، لا تؤم القلوب إلا إليك. خفق الروح لن يجزي عبيرا فحبي عطائك. اللهم أعني على الإحسان إليها للأم الحبيبة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi kita untuk sama-sama kita meraihkan
kehadiran ulang tahun kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar tadi kita sama-sama telah dihidangkan selawat nariyah yang kita sama-sama pernah bacakan bersama, terutamanya kepada anak-anak didik SK Majdi Bahru, yang kita selalu alunkan selawat tersebut terutamanya pada setiap pagi hari Khamis sempena dengan program membudayakan Al-Quran. Jadi hadirin hadirat anak-anak didik Sekolah Kebangsaan Majdi Bahru, perbanyakkanlah kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak kiralah apa jenis selawat sekalipun, perbanyakkanlah. Kerana apa? Kerana selawat inilah yang akan menjadi hadiah untuk kita sendiri. Kita selawatkan ke atas Nabi, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ganjarannya kepada kita. Begitu juga kita berselawat beberapa banyak kali sekalipun kepada baginda Muhammad SAW, tidak akan rugi walaupun sekali, kerana baginda lah yang akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak. Jadi justru itu, marilah kita teruskan berselawat setiap hari, setiap masa, sehingga tiada apa perkataan yang sia-sia keluar daripada mulut kita, melainkan hanya keluar berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin hadirat anak-anak didik warga Sekolah Kebangsaan Majdi Bahru yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang agung, manusia yang paling agung, yang menjadi tauladan, contoh yang terbaik untuk kita ikuti. Banyak kisah-kisah Nabi yang mana menunjukkan akhlak Nabi adalah akhlak yang paling unggul di muka bumi ini. Akhlak Nabi lah yang dapat mengislamkan ramai orang. Justru itu, marilah kita sama-sama sebagai umat Islam yang sayangkan Nabi, yang sayangkan insan yang diberikan nama Muhammad ibnu Abdillah, marilah kita ambil peluang ini untuk sama-sama kita ikuti, contohi apa yang telah ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kisah, dalam satu hadis yang diriwayatkan, menceritakan kisah bagaimana ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada berperang. Setelah sekian lama baginda berperang, baginda pulang ke rumah baginda, disambut mesra oleh isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apabila pulangnya baginda, Sayyidatina Aisyah menyambut Nabi dengan menghidangkan air. Kebiasaannya apabila ketika minum, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berkongsikan cawan yang diminum. Sebagai contoh, baginda minum seteguk, digilirkan pula dengan isteri baginda, gilir-gilir. Tetapi pada waktu itu Nabi SAW minum, Sayyidatina Aisyah tunggu bila Nabi nak berikan giliran kepadanya untuk minum pada bekas yang sama. Tetapi baginda Muhammad SAW tidak bagi kepada Sayyidatina Aisyah, sehingga Sayyidatina Aisyah ini bagi, senang kata istilah kita ini, bagi tanda, bagilah kan, kita nak minum, bagilah. Nabi tak bagi, Nabi teruskan meneguk air tersebut sehinggalah tinggal sedikit saja air tersebut, barulah diberikan kepada Sayyidatina Aisyah. Kemudian Sayyidatina Aisyah terus minum air tersebut. Setelah minum, Sayyidatina Aisyah memuntahkannya kembali. Kerana apa? Kerana rupa-rupanya dalam air tersebut Sayyidatina Aisyah tersalah campurkan garam di dalam air tersebut. Jadi baginda Muhammad SAW menjaga hati isteri baginda dengan cara sebegitu. Kalau kita bagaimana? Sebagai contoh, kalau kita, terutama anak-anak murid, setiap pagi nak pergi sekolah, sebagai contoh, ibu ayah sediakan makanan sarapan, kita pun makan, minum.
Ibu buatkan kita air minum untuk mendapatkan tenaga sepanjang hari. Kita minum, tak ada rasa air minum, rupanya rasa air kopi. Apakah respon kita, murid-murid sekalian? Adakah kita akan terus minum sampai habis? Sudah tentu tidak. Kita akan keluarkan balik. Kita akan memberikan satu komen yang tidak enak. Sebagai contoh, ibu, air apa ni? Rupa macam air minum tapi rasa air kopi, sebagai contoh. Jadi adakah kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Begitu juga kepada suami-suami, ayah-ayah, kepada murid-murid sekalian. Penat bekerja, balik rumah, isteri ataupun ibu sediakan makanan. Balik rumah makan tak kena pada seleranya. Jangan marah. Kita tidak tahu apa yang dihadapi oleh isteri atau ibu kita di rumah. Mungkin mereka kepenatan, basuh baju, kemas rumah, memasak. Jadi apa yang ada yang dihidangkan, kita hargai usaha yang telah ibu-ibu ataupun isteri-isteri kita buat. Jadi itu, terutama anak-anak murid, kena jaga perasaan ibu bapa, kena jaga hati guru-guru. Kerana itulah yang ditunjukkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi orang yang baik, kita kena ikut orang yang baik. Nak jadi manusia yang hebat, kita kena contohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda merupakan seorang pemimpin yang hebat. Baginda merupakan seorang suami yang hebat. Baginda merupakan seorang imam yang hebat. Baginda merupakan seorang anak yang hebat. Baginda seorang anak murid yang hebat. Baginda juga seorang guru yang hebat. Dan segala yang hebat adalah ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah perlunya kita semua, tidak kira pada peringkat umur, kerjaya, yang mana kita kata kita cinta kepada Nabi, kita perlu ikut, kita perlu contohi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita muhasabah diri kita, sama-sama kita perbaiki diri kita untuk kita menjadi insan yang hebat, insan yang cemerlang, untuk sama-sama kita masuk syurga bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكف المصطفى كورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي telapak tangan baginda seharum mawar apabila disentuh harumnya kekal وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد أنوقره بوان سلور أمان حبيب الله يا خير البرايا قمر سيدنا النبي قمر.
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسن ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سن
Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, pendengar-pendengar, anak-anak didik, seluruh warga sekolah kebangsaan Majlis Bahru yang dirahmati Allah, dapat kita sama-sama berkumpul dalam satu majlis untuk meraihkan orang yang paling kita cintai, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini adalah satu usaha tanda kita cintakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu, yakni wahai umat manusia, sekiranya kamu semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, yakni ikutlah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kita akan dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala akan mengampunkan segala dosa kita. Sesungguhnya Allah taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi berdasarkan dalil yang dibacakan tadi, hadirin hadirat, pendengar-pendengar, anak-anak didik dan seluruh warga SK Majlis Bahru, kalau kita nak dapatkan cinta daripada Allah, kalau kita nak Allah sayangkan kita, hendaklah kita ikut apa yang telah ditunjukkan, ikut apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada perkara wajib sehinggalah perkara yang sunat. Yang wajib semestinya wajib untuk kita ikut. Nabi salat, kita salat. Nabi puasa, kita puasa. Nabi tunaikan zakat, kita tunaikan zakat. Nabi buat baik kepada ibu bapa, kepada seluruh manusia, kita perlu ikut berbuat baik kepada seluruh manusia. Nabi bersedekah, kita pun bersedekah. Nabi tidak mencerca, tidak menghina, kita pun sebaiknya ikut Nabi supaya kita tidak menghina, mencerca, mengejek kawan-kawan. Dari sudut perkara sunnah-sunnah Nabi SAW, kalau kita tak dapat ikut keseluruhan sunnah Nabi, jangan tinggalkan semuanya. Kita ikut mana yang kita mampu. Kalau kita tak mampu untuk solat berjemaah dekat masjid, dekat surau, sebab takut dengan virus contohnya, jangan kita tinggalkan solat, kita solatlah di rumah. Dirikanlah solat berjemaah di rumah kalau boleh. Kita ada keluarga, kita boleh ajak mereka semua tunaikan solat berjemaah. Masih lagi kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah perkara yang haram, buatlah perkara yang baik. Kalau kita ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ikut segala yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita, Allah akan mencintai kita dan diampunkan segala dosa kita. Dan matlamat hidup kita adalah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dapat keredaan daripada Allah, syurga itu akan pasti untuk kita. Jadi bagaimana nak menjadi seorang manusia yang berguna, seorang manusia yang sangat baik di muka bumi ini? Contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara lain melainkan kita ikut apa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendengar-pendengar, anak-anak didik,
seluruh warga SK Majlis Baru yang dirahmati sekalian, kita tidaklah menyambut setiap tahun kelahiran Nabi SAW ini dengan perkara yang sama. Sampai tarikh lahirnya kita berselawat sahaja. Esoknya bila mana bertukar hari, kita tidak berselawat padanya. Bahkan kita tunggu tahun depan pula untuk kita mengingati kelahiran baginda Nabi SAW. Bukan itu yang sebetulnya. Yang sebetulnya, jika kita mencintai Nabi SAW, kita hidupkan sunnahnya, kita tunaikan kewajipan kita sebagai hamba Allah, kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini, kita tunaikan kewajipan kita sebagai seorang Islam. Itulah tanda kita sayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan jika kita berterusan merubah diri kita mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat merubah hidup kita kepada yang lebih baik. Dan semestinya apabila kehidupan kita bertukar menjadi lebih baik, dari sudut akhirat dan dunia bertambah baik, dan insya-Allah syurga milik kita. Kerana itu yang dijanjikan oleh Allah dan juga kekasihnya iaitu Nabi Muhammad SAW. Kita akan berjumpa di syurga, berjumpa dengan Allah, kita berjumpa dengan kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, marilah kita sama-sama meneruskan memperbaiki diri, menambah, mengikuti amalan, mengikuti tunjuk ajar yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguhlah kepada dua perkara yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi sekadar itu sahaja daripada perkongsian kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk kita mudah memahami apa yang dikongsikan pada hari ini. Allah Ta'ala juga memudahkan diri kita untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah juga merubah diri kita, memberikan petunjuk hidayah kepada diri kita untuk terus taat beribadah kepadanya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu alaihi. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, beruntungnya kami dirinduimu, walau tidak pernah bersua, tidak pernah kau lupakan pada kami. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami juga terlalu merindukanmu. Ya Allah, kami terlalu ingin bersama Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
kehilangan. Sallallahu alaihi wasallam.